إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال مصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الشرط الثالث عشر. Bermula syarat bagi sah sembahyang yang ke-13. Tadi nah, syarat bagi sah semaya yang ke-13-nya ialah khabar tu jumlah tu. Alla yamdiya ruknun qawliyun aw fi'liyun ma'a syakki fi niyyati taharrumi aw yatula zamanu syakki. Nah, bermula syarat yang ke-13 ni ialah bahawa tidak diperlalukan akan satu rukun, akan rukun qauliyun, akan rukun yang bahasa qauli, tidak diperlalukan rukun qauli au fi'liyun ataupun rukun fi'li, rukun yang bahasa buat, ma'asyaki serta dengan syak. Syak pada mana? Syaki fi niyyati taharrumi, pada niat. Nah, pada niat semasa takbiratul ihram. Syak pada niat taharrum. Itu dia. Nah. Itu dia. Jadi makna mana? Syarat nak sah semaya ni ialah tidak diperlalukan satu rukun qauli. Tidak diperlalukan rukun qauli. Rukun qauli ni supaya Fatihah kita kata. Au fi'liyun, ataupun tidak atas pada kata qauli, ataupun tidak diperlalukan akan rukun fi'li, rukun yang biasa buat. Dalam takdir syak ada kal i'tidal, seperti i'tidal. Nah, ma'asyaki serta syak fi niyyati, mana fi sihhati niyyati taharrumi, pada niat taharrum. Nah, lah mana dalam bi antara dada hal nawa, dengan bawa taraddu ia, adakah niat ia, au atamani, ataupun adakah sepenuh niat ini niat kena kedak, ataupun au ata bi ba'di ajzaiha alwajibah, ataupun syak pada membawa datang pada setengah juzuknya, setengah juzuk niat yang wajib. Kita katanya nah, kalau niat nisbah semaya hak fardu ni ya ada 3 niat dia, kena qasak, kena ta'aruf, kena ta'yin, kita kata. Nah, lepas tu dia syak pada mana? Syak pada kata tak ni qasak kedak. Saat ni niat kata sahaja kusmaya zuhur. Tu fardu tu orang kedak, sebut kedak. Ada syak orang panggil. Padahal tak boleh tu fardu kena kata, kena niat ada. Fardu tu kena niat. Sebab fardu tu orang panggil ta'aruf, rukun bagi niat tu. Nampak? Dia kena qasak, kena ta'aruf. Ta'aruf tu mana mendatangkan fardu dalam niat tu. Ta'yin, ta'yin tu waktulah. Hak 5 tu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi dia syak.
Ataupun dia syak pernah ke dak niat saat ni. Ataupun dia syak pada saat ni takbir saat ni niat ke dak. Tu. Lepas tu duk syak tadi tu jangan diperlalukan rukun kauni. Makna mana? Diperlalu rukun kauni ni mana semasa sama ada setengah rukun ke ataupun semua rukun tak kira. Misal kita kata diperlalu satu rukun mana? Misal diperlalu satu rukun ni kita syak pada akhir Fatihah. Kita syak pada akhir Fatihah. Dan ihdinas siratal mustaqim. Dan kita nak syak lagi. Syak saat ni lah. Syak niat ke dak ataupun syak sepenuh ke dak niat saat ni. Ataupun syak ni niat tu kosak saja ke fardu subuh ke dak. Kita duk baca pada akhir Fatihah tu tapi syak tu dah ada lagi, tak ada habis lagi. Nampak? Kalau syak sultan tak apa. Ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sepenuh dak niat? Sepenuh dak. Tak apa. Syak tu sebentar. Dan tak lalu satu rukun ataupun tak lalu dan satu perbuatan, satu rukun fi'li. Ada kadar syak tadi tu. Tu dia. Nampak tak tu? Alla yamdiya ruknun qawliyun, bahawa tidak diperlalukan rukun qawli atau fi'liyun ataupun rukun fi'li ma'asyaki serta syak fi niyyati taharrumi, pada niat taharrum. Tu dia. Makna dia tu duk baca Fatihah maka syak pada niat. Adakah dia niat ataupun tak niat, ataupun niat dia sepenuh ke tak sepenuh. Tapi jangan wis apa habis satu rukun lalu satu rukun dengan keadaan syak lah, tu tak boleh. Kalau makna kata dia syak sultan tu habis syak, tak apa. Tu dia. Ataupun dia syak pada rukun fi'li. Rukun fi'li mana? Dia i'tidal sami'allahu liman hamidah. Tu dia. Dan lepas tu syak sultan. Syak sultan tak apa. Kalau syak lama hingga siapa pindah rukun pula, tak boleh. Itu syarat dia. Jangan diperlalukan rukun qauli ataupun rukun fi'li hal keadaan dia syak. Nampak tak? Syak pada niat taharrum. Syak pada niat semasa takbir tu. Syak pada niat tu. Niat kedok ni ataupun niat ni seperna kedok ni ataupun niat ni dalam niat tu hari juzuk setengah juzuk kan maknanya begitu. Masa dia tu di sini jangan kita payah katanya kita ada syak tu mula pada baca Fatihah hingga sudah baca Fatihah dak. Bukan jangan payah dah tu. Tapi kena kira masa syak tu. Masa syak tu jangan teluh rukun yang pendek. Jangan teluh rukun yang pendek. Lalu satu rukun pun tak boleh dah, walaupun rukun tu rukun pendek sekalipun. Nampak dah? Au yatula zamanus syakki, atau pada ayam dia, ataupun bahawa tiada lalulah tiada lamulah oleh masa syak. Tiada lamulah oleh masa syak. Yatula zamanus syakki, tiada lamulah oleh masa syak. Syak mana? Ai fi niyyati taharrumi, pada niat taharrum, pada niat niat takbir tadi tu. Jangan lama. Murak dengan lama panjang pada masalah syak ni, yang ni teluh syak tu pada rukun yang pendek. Teluh syak dia tu pada rukun yang pendek. Sekadar tu orang panggil lama dah. Rukun pendek dia berapa ada semaya ni? Rukun pendek ni i'tidal. Tadi rukun pendek tu i'tidal. Tu dia.
Di antara dua sujud, tu rukun pendek. Makna muruk kata panjang masa syak. Nah, panjang masa syak ni, muruk dengan panjang pada masalah syak ni, teluh syak pada rukun yang pendek. Mana sekadar iktidal tu dia syak. Tu dia masa dia tu. Tak kira syak di mana, tak kira. Tapi nak masuk kata syak yang panjang ni sekadar dan teluh dalam masa syak dia tu, teluh rukun pendek tu teluh. Ya. Dia nak ukur lah. Nampak? Pak rukun pendek misalnya iktidal, ya ukur dengan Fatihah. Mana jangan widdah selesai baca Fatihah tu. Kalau orang tu iktidal, lepas tu lama iktidal dia tu, sekiranya kalau kita baca Fatihah situ tu dah sudah Fatihah, bermakna dia tu telah memanjang rukun pendek. Jadi kita syak tu, kalau syak sekadar tak ada siapa, ya, orang panggil syak tu tak ada teluh, tak ada habis baca Fatihah tu, mana dia pendek lah. Tu dia. Habis kat tu, nampak deh. Sebab tu ya dobik panjang pandok ni gitulah. Dobik panjang pada masalah syak ni, teluh syak pada rukun yang pendek. Nah, sepertinya iktidal tu misalnya. Tu. Nah, kita syak di mana pun tak kira, tapi jangan wisyak tu lebih pada rukun yang pendek. Kalau syak tu teluh rukun pendek, bermakna orang tu lama masa syak dia. Apabila lama masa syak, maka tiada sahlah semaya dia, batal dah tu. Nampak tak? Mak kelaman ni. Bahaya boleh ni. Kalau nak dobik gini, dobik apa? Dobik yatu la zaman syakki ni, dobik panjang tu. Wa dhabitu haqtulihi ay yakuna biqadri ma yas'u ruknan. Tu dia. Wa qisaruhu an la yas'a dhalika ka'an khatara khatirun wa zala sari'an bi an tazakkarahu qabla tuliz zamani wa ityanihi bi ruknin. Dah baik kita, dah baik mulai. Wa dhabitu tulihi, dan bermula dhabit panjangnya, panjang pada masalah syak ni, ayyakuna biqadri ma yas'u ruknan, bahawa adalah syak tu dengan kadar barang yang teluh ia bagaikan rukun. Maknanya nah, kalau orang tu tu dia syak, nah tu teluh rukun, makna panjang tu. Wa qisaruhu, dan pendek syak tu lah mana? Syak pendek ni tak batal lah. Alla yas'a dhalik, bahawa tiada teluhlah dimakian itu rukun. Tak teluh, dia syak sebentar sangat ya. Lah mana buat masalah dia nya? Ka'an khatara khatirun, seperti bahawa terlitah dalam hatilah oleh satu litasan. Mana dia syak pada niat tu, oleh satu litasan khatirun tu, khatara khatirun, yang terlitah dalam hati dia, mari syak pada niat tu, mari terlitah. Lepas tu wazala sari'an, dan hilallah ia syak tu segera. Mari syak, lepas tu hilang selalu dah syak tadi tu. Nah, segera dengan mana makna lana? Bi antazakarahu, dengan bahawa ingatlah ia seorang hu akan dia akan mazukit minaniyah tu. Dia ingat tu, dia niat cukup sepenuh dah. Nah, qabla tuliz zamani, sebelum daripada panjanglah oleh masa, wa ityanihi birud, dan sebelum daripada membawa datang dengan satu rukun. Maka hak ni dia masuk dalam kata syak yang pendek. Apabila syak pendek, tak ada cedera pada masalah semaya.
Kalau orang tu syak yang panjang, makna dia syak tu teluh rukun. Syak panjang. Nah, ataupun dia ambil pada Fatihah duk syak tu, hingga siapa habis baca Fatihah tu, duk syak lagi tak ada dah tu. Ataupun dia duk syak sehingga mendatangkan satu rukun lain pula, duk syak lagi tak ada dah. Tu orang panggil panjang pada syak. Tu dia. Ni syarat dia juga. Habis kata ya kadang-kadang dia syak tu. Tu dia. Sebab apa? Sebab orang panggil menafikan jazan niat, orang panggil. Dia syak-syak ni yang menafikan, sebab tu batal. Tu dia. Habis kata. Kalau dia ingat sebelum daripada panjang masa ataupun sebelum daripada mendatangkan satu rukun, maka tak batal sembahyang. Kalau dia syak panjang ataupun dia syak tu dah hingga lepas satu mendatangkan satu rukun yang lain, tu panjang syak dia, tu tak boleh, batal sembahyang dia. Deh. Tanya. Asyartur rabi'a asyarah, dan bermula syarat yang ke-14 daripada 15 syarat. 15 syarat tu nampak tu. Nah, bermula syarat bagi sah semaya yang ke-14, sifat dasyar tu tak? Ialah khabar dia alla yanwiya qat'as salati au yataraddada fi qat'iha. Dan syarat yang ke-14 ni bahawa tiada meniatlah ia musalli, ia seorang tu tak niat qat'as salah, akan memutuhkan semaya. Dia tak ada niat kata nak berhenti semaya dak, dia tak ada niat kata nak keluar pada semaya dak. Tu syarat dia. Sebab apa Sebab wajib istishabun niyah, pada hukumnya wajib. Dan kita ni tak boleh putus apabila masuk dalam semaya takbir Allahu Akbar. Dalam semaya tu jangan kita niat nak keluar pada semaya. Kalau kita niat nak keluar pada semaya, mana batal semaya kita. Tu dia. Nah, maya Allahu Akbar, bunyi guruh dan langit dia berkukuk. Tu dia. Kain duk jemur. Aja tak ada dah. Jan ni. Habis hak tu pakai hak ni sungguh. Nah, yang mari macam-macam tu pandai syaitan ni. Berhenti semaya lu, pak ya. Apabila dia kosak niat nak berhenti, makna putus semaya. Apabila putus semaya, batal dah lah, tak ada jadi. Nampak tak? Yang mari tu. Yang mari perkara-perkara lah tu. Sebab tu syarat bagi nak usah semaya ni, jangan niat nak putuskan semaya. Kalau tak niat tak apa. Kalau niat kata nak berhenti, maka putus. Tu dia. Nah, habis kat tu. Nampak tak? Tu dia. Alla yanwiya qat'as salati, bahawa tiada niatlah ia seorang musalli tu akan memutuhkan sembahyang. Tu dia. Itu semaya, orang panggilnya putus semaya. Sebab menapi, orang panggil menapikan jazah bagi niat. Ya kena niat. Lagi pulaknya, kalau dia, sebab apa? Sebab niat ni, dia wajib istishab, wajib kena menyertai niat tu pada hukumnya, tak semaya tu. Kalau gini tak apa, nak dapat gini. Alla yanwiya qat'as salah, bahawa tiada meniatlah ia seorang akan butuhkan semaya. Sebab apa? Li'annahu,
yajibu istishabun niyyah hukman, kerana bahawasanya wajiblah oleh menyertai niat tu pada hukum. Tadi habis kat tu. Dah. Au yataraddada fi qat'iha, atas pada kata yanwiyah, ataupun bahawa tiada taraddud, tiada pergi datanglah ia musalli, tiada taraddudlah ia musalli, taraddud fi qat'iha, pada memutuskan dia akan semaya akan as-salah. Taraddud mana wawih lah kita kata, kali nak butuh nak bukti, kali tak saya bukti, tak boleh. Nah, jadi putus semaya dah tu. Itu dia. Nah. Membawa kepada batal semaya dia. Dalam tu, ya kalau kita orang tu niat nak buat benda batal pada semaya, tak batal lagi tu. Walau nawa fi'la mubtilin fiha, dan jikalau niatlah ia seorang akan buat benda perkara batal pada semaya, lam tabtul, tiada batal ia semaya, illa in syara'a fil manwi, malaikat jika masuklah ia seorang pada benda dia niat, malaikat dia buat benda tu, benda dia niat tu. Nampak dah? Jadi syarat semaya ni, syarat bagi sahnya, jangan kita niat nak putus, nak berhenti daripada semaya. Ini masalah semaya. Adapun masalah lain pada semaya tak putus, niat larang mana pun. Malaikat dia buat perkara yang memputus. Masalah puasa, masalah iktikaf, masalah haji, hak ni walaupun dia niat nak putus, dia tak putus. Dia puasa, nak puasa dah. Puasa tak saya puasa. Tak gerak ni, dah gerak air ni. Batal tak puasa dia? Tak. Tak ada batal dah. Masalah puasa, tak apa. Malaikat tak saya puasa, gak tupak rakak suti. Tu habis. Nampak ni? Masalah puasa, dia tak putus dengan niat nak putus puasa. Itu dia. Dan juga masalah iktikaf. Iktikaf kan? Iktikaf. Dari kita di masjid ni, kita niat iktikaf. Niat ada iktikaf ada. Puasa nak pergi, puasa nak ubik. Puasa nak klik dah. Nak putus dah tu. Nah, lepas tu habis dah palang iktikaf, tak lagi sebab dia tak di masjid lagi. Nah, malaikat dia tubik keluar pada masjid, putus lah. Tu masalah iktikaf, masalah haji pun serupa. Dah dia ni haji, ni umrah, lepas tu dia nak putus, tak saya buat lah haji. Tu dia, ataupun tak saya tawah dah. Putus dah ibadah haji, tak ada putus. Tu dia. Masalah kalau niat nak putus, lepas tu batal, masalah semaya. Ada semaya, kalau dia niat kata nak tubik semaya, tak saya semaya dah, nak berhenti, ketika tu putus, dia niat putus semaya, batal semaya dia. Nampak tak? Sebab bab semaya lebih sepik, sebab bab dia daripada hak lain-lain tu. Dah. Tengok dalil bawah lagi dia. Wala yabtulul wudu'u, dan tiada batal oleh wudu', wasaumu, dan puasa, wal i'tikafu, dan tidak batal oleh i'tikaf, wal hajju, dan tiada batal oleh haji, tak batal biniyatil qat'i wa ma ba'dah, dengan niatkan akan putus dan barang kemudian daripadanya, pada barang kemudian pada niat, tak ada putus dah. Masalah wudu, dia ambil wudu dah, lepas tu tak saya ambil wudu lepas tu dia dah buat lagi, putus dah wudu dia dah, tak ada putus, boleh buat lagi. Sebab dia niat dah, sahaja aku ambil fardu wudu, sahaja aku mengangkat ada kecil, dah sahaja aku ambil wudu,
Walaupun dia nak putus tak ada. Puasa sebetulnya, iktikaf sebetulnya, haji pun sebetulnya tak batal wuduk, tak batal puasa, tak batal iktikaf, tak batal haji dengan niat nak putus. Tapi masalah semaya dah. Masalah semaya putus. Sebab gapo kata putus? Sebab gapo kata putus? Ila dia li anna salata adyaqu baban minal arba'ah. Kerana puasa semaya ni lebih sepik ni sebab bab dia tu daripada hak saat ni. Masalah wuduk tak apa, masalah puasa tak apa, masalah iktikaf tak apa, masalah haji tak apa, tapi semaya tak boleh. Kalau dia niat nak putus, putuslah. Tu dia. Habis kat tu. Nampak? Tu nak jaga molek tu. Nah. Waswas tak apa, waswas dia tak ambil salah dak tu. Wala yu'akhadhu bil waswas al qahri. Waswas ni kaca syaitan juga ni. Tu dia. Yang mari kita tahu dah mengaji kata tak boleh nak niat putus daripada semaya. Maksud semaya. Tapi dia kaca, syaitan yang mari kaca. Tu dia. Macam mana? Mari silakan lagi. Nak keluar pada mari kaca syaitan tu. Nah, tu mari harulah, mari haru siap. Tu dia. Habis, awak tu jangan alla yanwi qat'as salah ataupun taraddud pada mutukan semaya. Itu syarat yang ke-14. Asy-syartul khamisah asyarah. Bermula syarat yang ke-15. Bermula syarat yang ke-15, khabarnya ialah adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in. Ialah ketiadaan ta'liq. Ketiadaan ta'liq kan akan memutuhkan dia akan semaya. Adamu ta'liqi qat'iha. Ketiadaan ta'liq memutuhkan dia akan as-salah. Ta'liq bi syai'in, ta'liq itu. Bawa ta'liq pada ta'liq. Ta'liq bi syai'in, dengan sesuatu. Kalau kita ta'liq dengan sesuatu, membawa kepada batal juga semaya. Sebab orang panggil niat yang tidak jazam. Menafi jazam pada niat. Walaupun belum pada niat, belum pada semaya, dia ta'liq dah niat dia tu. Tu dia. Ataupun masa semaya tu dia dah ta'liq dalam semaya dia tu. Allahu Akbar. Kalau hujan mari aku nak berhenti semaya ni, pakai baju yang basah, baju habis, batal semaya dia. Sebab apa? Sebab dia ta'liq. Padahal tak ada mari lagi hujan tu, jadi ta'liq kata kalunya hujan turun aku nak berhenti semaya, maka tu ta'liq, batal semaya dia. Batal semaya dia ni. Tu dia. Ataupun duk tunggu saat kita mari lambat weh maya tu. Allahu Akbar. Semaya bila-bila tunggu dia panggil. Lepas tu di hati dia kata, kalau dia mari nak berhenti dulu semaya. Pergi semaya dek nung. Semaya tempat kita nak pergi tu. Itu pun orang panggil ta'liq. Kalau ta'liq tak boleh. Batal semaya. Sebab apa kata batal? Menafikan jazam niat. Panggil niat tak tetap lah tu. Tu dia. Kalau kita semaya kan apa? Dia mau mari tunggu kat dia. Jangan dia ta'liq. Nak buat dah. Habis kat tu.
Tu makna kata dia syarat bagi sah semaya tu 15 ni. Nak jagalah. Zakarah molek tu. Makna hawa amal setiap hari kat ni. Jangan wisalah, jangan wisilak. Masalah masbuk muafiq, nak jaga molek. Tu dia. Nak jaga supaya wis penuh semaya kita ni. Habis kat tu. Dia masuk pula masalah perkara yang makruh dalam semaya. Tu dia. Perkara yang makruh dalam semaya, jangan buat benda yang makruh dalam semaya, kerana apabila seorang dia buat perkara yang makruh dalam semaya tu, kata setengahnya ialah luput fadilat jamaah. Tak dapat pahala jemaah. Tak dapat pahala semaya dia tu. Tengok dia kata faslun. Ini suatu pasal lalai kata fi makruhatis salati, pada menyatakan perkara-perkara yang makruh dalam semaya. Tu dia. Yukrahu al-iltifatu. Yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Dia kata dimakruhkan akan berpaling. Al-iltifat tu nak igi yukrahu. Dimakruhkan akan berpaling. Berpaling biwajhi, dengan mukanya, muka bagi musalli, muka bagi seorang yang semaya tu. Makruh paling dengan muka. Duduk semaya, duduk semaya dia paling dengan muka dia. Paling kiri, paling kanan, lenggak naik ke atas. Tu dia. Duduk paling dengan muka tu. Itu perkara yang makruh. Illa lihajatin, malaikat kerana hajat. Apabila ada hajat tak apa lah. Tak makruh. Tu dia. Nampak ni dia kat tu biwajhi, kalau paling dengan dada batal. Duk semaya paling dengan dada. Wasa sakit pinggang wasa sakit pinggang, kalau pusing pisi pinggang dada ni nak sakit. Wasa sedak tu. Pusing kau ni. Hak tu batal semaya. Paling dada batal semaya. Paling muka makruh. Malaikat ada hajat. Kalau paling dada, hak tu batal semaya, sama ada sengaja ataupun sama ada dia ada hajat. Hajat ana sakit pinggang nak terik nak kena kat pinggang sikit tak boleh. Malaikat boleh paling masalah semaya nung ya, masalah semaya syiddatil khauf ya. Hak tu boleh lah paling daripada kiblat, tak apa hak tu. Tu dia. Hak lepas dah tu. Habis kat tu. Dalai kata apa? Duk paling apa kiri kanan atas tu. Tengok cicak. Tengok burung. Tubai ke mari. Tu dia. Itu pun orang panggil setengah daripada permainan syaitan. Syaitan duk main, duk tarik mata kita. Ya syaitan ni apabila bayar gidah moh kita. Padahal hadis sebut kan. Idza adzana apabila adzana al-muazzin, apabila bala oleh muazzin, orang bal Allahu akbar, Allahu akbar, amara iblisu junuduhu, amara iblisu junudahu, menyuruhlah oleh iblis akan tenteranya. Iblis ni ketua dia, pubangkak banca syaitan iblis. Apabila orang bepak
Iblis tahu dah. Hidup mana tahu dah. Dia suruh habis rakyat dia ni. Tentera-tentera dia, syaitan-syaitan ni ada tamu muka bumi ni, dia suruh gimana? Suruh pergi pada rumah orang-orang mukmin, orang Islam hak nak mari masjid dia. Nah, hak nak mari, hak nak cerita, orang badawi nak sifat lagi semayat. Tu berak siapa dah dia ni. Syaitan dia siapa depan rumah siap ada. Tak napa. Napa tak apa, boleh ambil barat tu baik. Dia. Tak nampak kita nak sifat rada. Tu dia. Kalau nak mutu kat lagi. Okey, rebat oi. Memang jesta. Perak siapa kedang. Nah, mari je capaklah hati dia nah. Kok skuru dah 2 uti lagi. Nah, tu ada tunggu dah sudah ni dulu. Hak tu capak daripada dia dah. Sudah ni dulu. Malah nak itu. Nah, lagi cuci dah malah nak saling pula. Nah. Orang nak mari pula lain lagi kita kata. Bo nak mari pas syaitan capak dalam hati. Ilmu takwil. Hak pakai ilmu. Ilmu takwil lagi duk benar tu. Bakar kilah kain sekat lutut, kasut buk, bibit beledi, dah ambil air we ke lembu dulu. Tengok. Atas hasil daripada dia dah kan? Tu dia. Nah. Ya pandai. Yang kita tak nampak dia, yang nampak kita. Orang ni tak boleh buat, dia tak look. Orang panggil tak berjaya, dia kata tak berjaya ni. Orang ni mari masjid juga. Mari pak dia tupai buat dah ponggat mutu tu. Mari duduk di gelawak buat tepi masjid. Nah, bawa orang ni semaya, dia karu pula hati dia. Uzkur kadza wa kadza. Mu ingatlah hak ni, ingat hak ni. Nah, matamu tengok kok tu, tengok kok ni tu, syaitan ni. Sebab tu dan apabila kita semaya ni, dan hukum syaraknya suruh kita tengok pada tempat sujud. Nah, lagi pulaknya nak mendatangkan khusyuk dalam semaya. Tengok tempat sujud. Nah, kalau tak tengok tempat sujud, mula nak paling kat lain selalu. Sebab tu orang yang paling kanan, paling kiri tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata nak ikhtilasun minasyayatin. Nah, ikhtilasun minasyaitan, ikhtilas makna sama daripada syaitan. Itu sama. Nah, bukan sama makan dengan nasi tu. Sama makna syaitan duk main mata dia. Tu panggil sama ni supaya buruh helai dan dia nak ambil anak ayah tu. Orang panggil sama lah tu. Burung mari pernah dia sambar anak ayah pergi perak, tu panggil sama. Tu sambar menyambar orang panggil. Pak kita seperti juga dia semaya ni, kita tengok atas, kita tengok kiri keling, kita tengok kanan. Gapo tu? Syaitan duk sambar mata kita waktu sambar kok ni, sambar kok tu. Nampak tak? Tu sambar getih pai sambar. Tu dia. Habis. Sebab tu dalil katanya yukrahul iltifatu biwajhi fiha fi salah li'annahu ikhtilasun minasyaitan, karena bahwasanya dia berpaling muka tu sambar daripada syaitan, kama sahha fil hadis, seperti barang yang sah daripada dalam hadis. Dalam hadis pun ada berkurang ni lah. Dia orang duk paling kiri kanan tu, mata dia tu telah menyambar oleh syaitan. Syaitan dak mai dah. Tu dia. Habis kat tu. Wa raf'ul basari ila sama. Nah, ini atas pada kata iltifat. Yukrahu raf'ul basari, dimakruhkan akan mengakakkan mata. Nah, akan mengakakkan mata, mengakak ila sama, kepada langit. Tu dia. Yang semaya ni tengok langit.
Pun setengah daripada perkara yang makruh. Tu dia. Sebab tu apabila benda makruh jangan kita buat. Apabila kita buat luput pahala. Luput pahala semaya. Tu nyanyo. Sebab tu kita boleh semaya dah, kita jaga molek supaya jangan wibata pahala semaya tu. Bukan kita semaya lepas fardu saja, tak sah lah tu. Rugi orang semaya dia niat lepas fardu je. Lepas tutup tadi atas dia. Dan pahala tak kira. Rugi. Sebab tu apabila dia semaya, lepas tu dia buat perkara makruh, membawa kepada luput pahala, rugi. Sebab tu kita nak mengaji. Ada setengah orang, anak ngaji buat apa? Bab semaya. Wow, tak habis bab semaya. Wow dia. Dia di wow tak khabar. Ada wanu ngaji bab semaya mudah pak ketua. Sedap dia pun. Tak tanya dia tak pandai. Buat semaya ikut dah. Gerak. Mengatakan dia bergerak tu, nampak dia bergerak tu tak imam kau bergerak. Sedap dia. Ayah belaka masih pandai sebab salah. Pandai tapi tak pandai. Lah nak tahu. Habis ni wa kaffu sya'rihi aw thawbihi, atah lagi pada iltifat, yukrahu kaffu sya'rihi, dan dimakruhkan akan memegangkan akan rambut bagi seorang. Pegang rambut makruh. Pegang bila? Jadi inda sujud, di sisi sujud. Jika tidak ada hajat gapo. Tu dia. Rambut panjang satu masalah. Tu dia. Maya payah. Dan kalau rambut tudung dahi tu tak boleh pula sujud atas rambut, tak sah tu. Rambut dia tu panjang. Lepas tu dia sujud tu, dia sujud atas rambut, tak boleh tu. Nak buka. Pakai piyah molek. Kalau orang kampung lah, kita cukup. Nak panjang. Anak belakang, mampak bersih. Pak cuci molek dah. Tu dia. Panjang duk ke kampung. Orang kerja sampai cat. Tu rambut kena cat. Baik amaya lah tu. Siap sungguh ni. Mana wajib tak rata. Tu dia. Rambut panjang, cara dak. Kerah. Rambut tu kerah. Ya cokan-cokan. Tahu rambut secara sunnah Nabi, tak apa. Cara Rasulullah kan banyak rambut, sisir rambut, cara sisir. Tu ada belakang dalam kitab Syama'il tu. Dia bukan mari poroso tu dak lah. Obang tak tahu gano. Habis kat tu. Pegang rambut nak sujud dah. Awsau bihi. Ada kan. Dia pegang dia. Rambut panjang. Moga yang mengaji. Nak sujud. Kalau tak mengaji, dia akan lepas tu rambut tu seni ke, dia sujud dah tu. Tu tak sah mengaji, tak sah sujud kalau dah. Dia mengaji ke, dia pegang rambut keren. Buat semaya ni. Bapa tak molek dia, semaya dah tu. No. Sujud. Makruh. Awsau bihi, ataupun atas pada kata sya'rihi, memegangkan akan pakaiannya. Itu dia. Habis kat tu. Sebab tu dia tak boleh pakai baju tu labuh sangat. Sepengah orang pakai je labuh kan. Dia tak ada akid begah semua baju dia. Supaya juga orang tak rasa akan jubah. Orang tak rasa akan jutuk Abang gidah chair tu tak sakan jutuk dia pegang. Jalan dia tu pegang semua selok. Chair dia hari ni baru pakai baju tuk ni.
Ini nampak ada dah. Tu dia. Nah, kalau orang biasa bakar tak adalah tu. Luar semaya tak apa, dalam semaya ni. Pergi semaya, pergi belah. Kira sebelah tak boleh lah tu. Nah, jaga. Habis kat tu dah. Wa wad'u yadihi ala famihi bila hajatin. Dan setengah daripada perkara yang makruh juga meletaklah ia meletakkan akan tangannya, tangan musalli. Dia letak ala famihi, di atas mulutnya, mulut musalli. Tak ada hajat gapo dak. Tak gini. Ada kadang-kadang ni Allahu akbar. Getak mulut, getak tangan atas mulut tu. Tu dia. Nah. Tak ada hajat gapo. Kalau ada hajat tak apa, supaya kita nak apa? Muak. Tu dia. Nah. Bila hajatin, kalau ada hajatin, hak tu sunat, hak tu dalil dia. Makruh letak tangan di atas mulut bila hajatin linnahyi sahihi anhu, kerana ada tegah yang sahih daripada meletakkan tangan di atas mulut dengan tak ada hajat. Amma wad'uha li hajatin, adapun meletakkan tangan kerana ada hajat, katasaubi seperti muak. Nah, fa sunnatun, maka disunatkan dia akan wad'ul yadi ala famihi. Muak kan? Nak tak tangan kiri ke tangan kanan, wala farq mana? Wala farqa bainal yumna wal yusra. Tidak ada farak di antara kiri ke kanan. Sebab apa? Li anna hadza laisa fi daf'ul mustaqdarin hissiyyin. Kerana bahwasanya ini ni kita letak mulut letak tangan di atas mulut ni dah tidak ada perkara yang menolak benda kerja habis hissi dak. Jadi kalau benda hak habis hissi, ia benda hak tak molek ni, dia apa? Benda kerja ni dia kena buat tangan kiri. Tapi sini ada dalam musalli kata letak tangan atau apa ni dengan tangan kiri dia. Pekuk dengan tangan kiri. Habiskan. Itu dia. Ini setengah daripada perkara yang makruh. Letak tangan di atas mulut dengan tidak ada hajat. Kalau ada hajat, tak makruh dah. Habiskan. Sekat dulu. Wa wad'u yadi ala famihi. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma arzuqna 'uluman nafi'an, rizqan tayyiban wa halalan wa 'amalan salihan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin.